Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini dalam matematik kita kata 3 dengan tajuk bab lurus, garis lurus. Kita akan sambung dengan subtopik yang berikutnya, dengan next subtopik. Yang kita akan belajar hari ini ialah jadi sebelum kita pergi kepada pembelajaran hari ini, kita imbas kembali apakah persamaan garis lurus. Garis lurus persamaannya ialah y sama dengan mx tambah c, dengan m ialah kecerunan dan c ialah pintasan y. Manakala nilai bagi x dan y ialah koordinat bagi satu titik dalam garis lurus. Persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c juga boleh ditulis dalam bentuk ax tambah by sama dengan c dan x per a tambah y per b sama dengan 1, dengan syarat a tidak boleh sama dengan kosong dan b juga tidak boleh sama dengan kosong. Alright. Jadi pembelajaran pada hari ini yang kita akan belajar ialah menyiasat dan membuat inference tentang hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut. Jadi di sini kita tengok dulu contoh. Kita tengok dulu. Diberi di sini ada satu garis lurus yang warna pink ni. Kemudian jika awak perasan kita ada 3 titik, titik P, Q dan R. P dan Q berada di atas garisan garis lurus tersebut. Manakala R berada jauh sedikit daripada garisan garis lurus tersebut. Jadi kat sini diberi titik-titik pada garis lurus atau titik-titik yang dilalui oleh garis lurus akan memenuhi persamaan garis lurus. Jadi dekat sini titik yang kena pada garis lurus adalah P dan Q. Jadi P dan Q ini memenuhi persamaan garis lurus. Dan yang kedua, titik yang tidak terletak pada garis lurus tidak akan memenuhi persamaan garis lurus. Jadi di sini ada satu titik sahaja yang tidak kena pada garis lurus, iaitu titik R. Jadi untuk faham kita lebih jelas mengenai perkara ini, kita akan buat berdasarkan contoh sebentar lagi ya. Jadi kita pergi kepada contoh. Jadi dia minta, di sini tidak diberikan gambaran wajah. Dia minta tentukan sama ada titik P terletak pada garis lurus yang diberikan atau tidak. Jadi ada 4 sub soalan lah yang diberi. Jadi kita pergi dulu kepada yang pertama. Diberi y sama dengan 3x tambah 2 dengan titik P, koordinatnya ialah 8. Macam mana kita nak selesaikan? Jika awak perasan, cikgu ada lukiskan 2 kotak kat bawah ni. Jadi kotak ni melambangkan ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Apa fungsi sebelah kiri sebelah kanan ni? Di tengah-tengah ini kita boleh anggapkan dia ialah sama dengan kalau awak perasan persamaan garis lurus dia y sama dengan 3x tambah 2. Jadi sama dengan ni dekat line tengah ni lah yang dalam kotak tu. Jadi apa yang sebelah kiri? Sebelah kiri kita akan letakkan y. Manakala di sebelah kanan kita akan letakkan lepas y sama dengan 3x tambah 2. Macam tu. Kemudian lepas itu apa kita perlu buat? Kita akan gantikan nilai x dengan y berdasarkan koordinat yang diberi. So pada P tu koordinat mesti bermula dengan x dan y. Jadi y sama dengan berapa? 8. So 8. Sebelah kiri dah siap. Jadi sebelah kanan. Disebabkan 3 ni berkaitan dengan x, jadi sila buat kurungan pada x. Jadi kurungan x ni kita akan gantikan nilai dia dengan nombor 2.
So 3 kurungan 2 tambah 2. Jadi awak tekan kalkulator. Okay. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapannya ialah 8. Okay. Nampak Jadi jawapan akhir ini, okay, di sini dan di sini. Sama ke tak? Ya, sama. Nilainya sama. Di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Jadi titik P, bila sama titik P, kesimpulannya boleh dibuat titik P 28. Okay. Terletak pada garis lurus. Pada garis lurus. Macam tu saja. Okay, right? Okay, jadi kita pergi kepada soalan B. Dia beri dalam bentuk lain persamaan garis lurus. Jadi kalau cikgu buat dulu bahagian koordinat tu dengan X dan Y. Okay, kemudian dah ada sama dengan. Jadi kiri dan kanan. Jadi di kiri kita akan letakkan 3X tolak 2Y. Manakala di sebelah kanan kita akan letakkan saja 12. Okay. Jadi 12 ni dah tak perlu buat apa-apa. Okay. Sebab dia dah ada dalam bentuk nombor. Okay. Jadi kita nak cari di sebelah kiri sahaja. Jadi buat kurungan pada X dengan Y. Okay, bila dah buat kurungan, kita gantikan nilai X dengan Y. So 3 kurungan X nya ialah negatif 4. Okay, tolak 2 kurungan Y nya adalah 2. Okay, kira. So 3 darab negatif 4 kita akan dapat negatif 12 tolak 4. Okay, bila awak terus tekan kalkulator, awak terus dapatlah jawapannya. Okay, so kita akan dapat negatif 16. Jadi sebelah kiri dengan sebelah kanan tidak sama. Okey. Jadi kesimpulannya kita boleh buat. Okey. Titik apa tadi? Titik P berapa? Negatif 4, 2. Negatif 4, 2 tidak terletak pada garis lurus. Okay. Right? Okay. Jadi kita pergi kepada soalan yang keempat. Okay. Jadi kat sini pun, okay, kita labelkan dulu pada titik P dan titik P tu koordinat dia X dengan Y. Okay, kemudian baru kita masukkan, kita asingkan kiri dan kanan. Jadi di kiri kita ada X per 3 tambah Y per 2. Okay, di sebelah kanan kita ada nombor 1 sahaja. Okay. Okey, jadi kurungkan X dengan Y. Kenapa kita nak kurungkan? Sebab kita nak gantikan dengan nilai yang ada pada titik P. Jadi X ialah 6. So 6 per 3 tambah. So Y ialah negatif 2 per 2. So kirakan 6 per 3 kita akan dapat 2 tambah, okay, 2 per 2 kita akan dapat negatif 1. Tekan kalkulator kita akan dapat 1. Okay, jadi bulatkan yang bawah ni. Adakah sama? Ya, dia adalah sama. Kalau sama apa dia? Ya, dia terletak pada garis lurus. Jadi kesimpulannya titik P6 negatif 2 terletak pada garis lurus. Okey. Mudah saja, okey.
Kita nak tentukan saja sama ada dia terletak ataupun tidak pada garis lurus. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, so 2y sama dengan 5x tolak 7 dengan titik P 4, 3. So labelkan dulu pada titik itu ialah x dan y-nya. Okey, kemudian kita buat bahagian kiri dan kanan. So di bahagian kiri kita ada 2y, manakala di bahagian kanan negatif 5x tolak 7. Kat sini dua-dua kena cari kan. So buat satu per satu dulu. Jadi kita buat dulu sebelah kiri. Sebelah kiri hanya melibatkan y sahaja. So kurungkan y. So sama dengan 2 dalam kurungan y-nya adalah 3. Jadi 2 darab 3 ialah 6. Okay. So dah dapat nilai sebelah kiri. Jadi cari pula nilai sebelah kanan. Jadi kita nak kena kurungkan huruf x. Kita nak ganti nilai x. Okay, sama dengan negatif 5. So x-nya ialah 4 tolak 7. Sama dengan. Okay. So negatif 5 darab 4 ialah negatif 20 tolak 7. So sama dengan negatif 27. Okay. Awak boleh juga terus tekan kalkulator sahaja. Okay. Okay. Kemudian adakah di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan? Tidak sama. Jadi kesimpulannya titik P 4, 3 tidak terletak pada garis lurus. Okay. Mudah je kan? Macam tu saja. Okay. Okay. Okay, next. Okay. So contoh 7. Okay. Ini lebih kepada macam penyelesaian jugalah. Okay. Rajah menunjukkan garis lurus 3x tambah 5y sama dengan 15. Diberi bahawa kosong adalah asalan. Okay. Kalau perasan kosong dia dah bagi dekat persilangan antara paksi x dan paksi y. Jadi kita boleh terus letak koordinat di asalan ni ialah 0, 0. Okay. Sekadar kita punya rujukan sahajalah. Okay. Okay. Jadi dia suruh kita, okay, soalan yang pertama yang A, dia suruh kita tentukan nilai H. Okay. So sekarang kita pergi kepada nilai H. Okay, nilai H Okay, kalau awak perasan, H ni bersilang di paksi X. Jadi koordinat dia, okay, H dan mesti Y-nya adalah 0. Ini special. Ataupun kita boleh katakan dia sebagai pintasan X. Kalau pintasan X, koordinat pada Y dia adalah 0. Memang 0. Okay. Alright. Jadi diberi kat sini dia dah bagi persamaan 3X. Okay. Jadi 3X tambah 5Y sama dengan 15. Okay. Jadi, okay. So sekarang ni titiknya dia minta kita cari nilai H. So macam mana kita nak buat? Sama juga kita kurungkan dulu X dengan Y. Okay. Jadi bila dah kurungkan X dengan Y ni, titik pada H, koordinat dia adalah H, 0. So X sama dengan H, Y sama dengan 0. Jadi kita masukkan dalam kurungan, gantikan. Itu sama dengan, tak payah banyak sama dengan lah, takut awak keliru Okay. So 3X itu ialah H. So 3 dalam kurungan H tambah 5 dalam kurungan Y-nya adalah 0 sama dengan 15. Jadi darabkan. So 3 darab H kita akan dapat 3H tambah 5 darab 0, 0 sama dengan 15. Okay, jadi
Bila kosong boleh masukkan. So 3H sama dengan 15. Okey, jadi 3 ni kita bawa ke sebelah. Dia akan jadi apa? Ini jangan lupa lah. Okey, kalau bawa ke sebelah, tambahkan yang tolak. Tolak jadi tambah. Darab jadi bahagi. Bahagi jadi darab. So, daripada darab dia akan jadi bahagi. So, H sama dengan 15 bahagi 3. Jadi, H ni ialah 15 bagi 3 ialah 5. Okey. Macam tu saja. Okey. Dia ada berkaitan lah dengan tadi yang kita dah cari kedudukan titik tu sama ada dalam garis lurus ataupun tidak. Dia sama saja, dia ada berkaitan dia. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan B. Masih juga, so cikgu tuliskan dah dia punya persamaan. So 3x tambah 5y sama dengan 15. Okey. Sekarang dia minta kita cari nilai K. Jadi kalau awak perasan K ni berada di persilangannya adalah pada pintasan pada paksi Y. Jadi ini boleh dikatakan sebagai pintasan Y. Okey, bila pintasan Y, koordinat dia akan jadi 0 dan K. Dia terbalik dengan kalau pintasan X. Pintasan X, H kosong. Manakala kalau pintasan Y, kosong K. Koordinat dia macam tu. Okey. Jadi sama juga cara pengiraannya. Kita kurungkan dulu X dengan Y pada persamaan garis lurus yang telah diberi. Kemudian kita gantikan dengan nilai X dan Y. Jadi X ialah kosong. So 3 dalam kurungan kosong tambah 5 dalam kurungan K sama dengan 15. Jadi 3 darab kosong ialah kosong tambah 5K sama dengan 15. Okay, jadi 5K sama dengan 15. Jadi 5 ni kita akan bawa ke sebelah. Dia akan jadi bahagi juga. So K sama dengan 15 bahagi 5. Jadi 15 bahagi 5 kita akan dapat jawapannya ialah 3. Okay. Mudah rupanya kan. Satu topik ni memang mudah je, kita just nak tunjukkan, nak cari dia punya kita just nak tentukan sama ada titik tu berada di dalam garis lurus ataupun tidak. Okey, kemudian kita akan nak cari pula titik Q untuk soalan C. Jadi dia beri Q ni berada dapat untuk koordinat P. Okey, P2Q. So labelkan XY. Okay, XY. Jadi dia punya persamaan garis lurus adalah persamaan garis lurus dia 3x tambah 5y sama dengan 15. Umur pula. Okey, so koordinat bagi P ialah 2Q. Jadi kurungkan X dengan Y yang ada pada persamaan. Kita gantikan nilai X dengan Y yang diberi. So 3, X ialah 2 tambah 5 dengan nilai Y-nya ialah Q. Sama dengan 15. Okay. Kemudian 3 darab 2 ialah 6 tambah 5Q sama dengan 15. Okay. Jadi disebabkan dekat sini ada 2 yang awak kena pindah. Jadi buat 1 per 1. Pindahkan dulu yang tak ada Q tu. Okay. Pindahkan dulu nombor 6 ni ke
belakang. Okey, disebabkan 6 ni adalah positif di hadapan. Jadi bila pindah dia akan jadi negatif. So 5Q sama dengan 15 tolak 6. Okey, jadi 5Q akan dapat 15 tolak 6 ialah 9. Okey. Okey. Right. Right. Okey, bila kita dah dapat 9, so pindahkan 5 ke sebelah. Disebabkan 5 dengan Q tu dia adalah operasi darab. Jadi bila pindah dia akan jadi bahagi. So Q sama dengan 9 bahagi 5. Ataupun kita boleh tulis terus jawapannya Q sama dengan 9 per 5. Okay. Alright. Okay. Ni yang untuk soalan sini panjang sikit lah. Okay. Tapi cara kerjanya sama sahaja macam kita buat soalan A dengan B tadi. Okay. Jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya dia suruh kita tentukan kecerunan garis lurus. Okey, jadi dia beri persamaan. Okey, persamaan dia ialah 3x tambah 5y sama dengan 15. Okey, ini adalah bentuk lain persamaan garis lurus. Jadi kalau kita nak cari kecerunan, senang saja kita tukarkan balik dalam persamaan yang am, iaitu y sama dengan mx tambah C. Ni kita dah belajar lah dalam pembelajaran yang lepas macam mana kita nak tukarkan dia. Okay. Jadi kita mesti jadikan Y itu di sebelah kiri sahaja. Okay, daripada yang original. So 3X ni kita pindahkan. Okay, ke sebelah kanan. So dia akan jadi tolak lah. Jadi 5Y sama dengan negatif 3X tambah 15. Okay, jadi Y ni jadi 9, so 5 ni pun kena pindahkan juga. Kena bahagikan di kedua-dua belah. Okay, jadi Y sama dengan negatif 3X per 5 tambah 15 per 5. Okay, jadi Y sama dengan negatif 3 per 5 X tambah 15 per 5 ialah 3. Okay. Jadi dia minta kita kecerunan sahaja. Jadi perlu ingat kecerunan. Okay. Mesti labelnya adalah M. Kat sini. Y sama dengan MX tambah C. So M ini ialah kecerunan. Okay. Kecerunan. Jadi soalannya dia nak kecurunannya sahaja. Jadi kecerunan. Boleh tulis kecerunan ataupun M sama dengan ambil sahaja nilai negatif 3 per 5. Macam tu. Okay. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Okay. Jadi diharapkan awak boleh kuasai pembelajaran hari ini sebab pada cikgu mudahlah untuk tajuk hari ini. Jadi untuk itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan semuanya bersedia dengan untuk kembali ke sekolah. Okay. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi di pembelajaran yang akan datang. Jadi sekian. Terima kasih.